Landasan Harapan, kisah kepercayaan yang dibina di bumi Afrika. Kini Kenya sedang dalam kejutan. Landasan kereta api yang dibina oleh China dengan kos $3 bilion telah terhenti selepas hanya setahun beroperasi. Di sebalik pembinaan yang cuai, rasuah, dan kepantasan yang gah, hanya tinggal kerugian sebanyak 110 bilion won, kira-kira 400 juta ringgit Malaysia. Apa yang mereka tinggalkan bukanlah landasan kereta api, tetapi landasan hutang. Namun, di benua yang sama, dalam keadaan yang sama, di negara jiran Tanzania, Malaysia telah mencipta hasil yang sama sekali berbeza. Operasi yang sempurna selama 2 tahun, tanpa sebarang kemalangan. Pasukan teknikal Malaysia, walaupun mungkin terlewat dari jadual, memeriksa setiap bolt secara peribadi. China menjual kelajuan, Malaysia membina kepercayaan. Akhirnya, kerajaan Kenya menolak tawaran pinjaman tambahan dari China dan memilih Malaysia sebagai rakan kongsi baharu. Jalan yang dibina dengan hutang ditinggalkan, dan jalan yang dibina dengan kepercayaan dipilih. Kini, masa depan Kenya dan harapan Afrika disebut dengan satu nama. Era kelajuan telah berakhir, dan era kepercayaan telah bermula. Di mana Anda mendengar ini? Jangan lupa untuk melanggan dan suka. Hello, saya Michael Muana. Saya telah bekerja sebagai jurutera awam di pihak berkuasa pengangkutan Kenya selama 35 tahun, tetapi saya tidak pernah merasakan kekecewaan seperti ini. Pemandangan di hadapan saya sekarang sungguh menyedihkan. Landasan kereta api Mombasa-Nairobi, yang setahun lalu menjadi simbol harapan, kini terhenti sepenuhnya. Pukul 7 pagi, saya berdiri di atas landasan yang runtuh. Angin padang pasir meniup pasir ke muka saya, hanya kesunyian yang kedengaran. Sepatutnya pada waktu ini, kereta api pertama akan lalu, tetapi kini, bunyi itu tidak akan kedengaran lagi. Di bawah kaki saya, terasa konkrit yang retak. Landasan itu terputus di beberapa tempat, dan batang keluli berkarat terdedah di bawah terik matahari padang pasir. Segalanya terhenti, hanya meninggalkan kerugian astronomi sebanyak 400 juta ringgit Malaysia. Ketika saya pulang selepas menamatkan pengajian dalam bidang kejuruteraan awam di United Kingdom, projek landasan kereta api ini adalah masa depan Kenya. Saya masih ingat betapa hebatnya janji-janji yang dibuat oleh China. Janji untuk memendekkan perjalanan 10 jam dari Mombasa ke Nairobi kepada hanya 3 jam. Tetapi kini, realitinya berbeza. Kereta api telah berhenti, dan penumpang terpaksa kembali menaiki bas di jalan yang tidak berturap. Perjalanan yang menyeksakan selama 12 jam dipenuhi debu. Saya mengeluarkan telepon dari poket saya dan menerima satu panggilan. Suara pengerusi pihak berkuasa pengangkutan kedengaran. Beliau meminta saya melaporkan keadaan di tapak. Tetapi apa yang boleh saya katakan? Apa yang saya lihat hanyalah bukti pembinaan yang cuai. Bolt yang mengikat landasan telah longgar, dan sistem saliran tidak berfungsi dengan baik, menyebabkan air hujan bertakung. Dalam keadaan seperti ini, kereta api tidak boleh beroperasi dengan selamat. Kemarahan membuak di dalam hati saya. Apa yang telah kami percayai? Pasukan teknikal dari China berbangga kerana menyiapkan pembinaan dengan pantas. Tetapi di sebalik kepantasan itu, tersembunyi kecuaian dan kelalaian. Saya berjalan di sepanjang landasan, memeriksa satu persatu. Kualiti konkrit tidak memenuhi piawaian. Jarak antara batang keluli juga berbeza daripada pelan reka bentuk. Landasan yang dibina dengan cara ini tidak mungkin berfungsi dengan baik. Dari jauh, sekumpulan penduduk kampung menghampiri. Saya dapat membaca kekecewaan dan kemarahan di wajah mereka. Ada yang kehilangan rumah kerana landasan ini, dan ada petani yang tidak menerima pampasan yang sepatutnya. Seorang lelaki tua menghampiri saya dan berkata, beliau menyokong landasan ini sehingga sanggup melepaskan tanahnya, tetapi kini melihat hasil seperti ini beliau sangat marah. Saya dapat merasakan luka yang mendalam di wajahnya yang berkedut. Saya hanya mampu meminta maaf kepadanya. Sebagai seorang pegawai kerajaan dan salah seorang yang mempromosikan projek ini, saya merasakan tanggung jawab. Tetapi kata maaf tidak dapat mengembalikan apa yang telah berlaku. Menjelang petang, matahari semakin terik. Panas padang pasir mencipta bayangan panas di atas landasan. Sambil memandang bayangan itu, saya terfikir, adakah masa depan yang kami impikan juga hanya ilusi seperti ini? Laporan di tangan saya penuh dengan angka-angka yang menyedihkan. Kos pembinaan yang melambung, kerugian operasi, tahap keselamatan yang tidak memuaskan, semuanya menunjukkan kegagalan. Landasan ini bukanlah impian bagi Kenya, tetapi sebuah mimpi ngeri. Menjelang senja, saya terpaksa pulang ke Nairobi dengan kereta. Saya terpaksa menahan debu dan gegaran di jalan yang tidak berturap. Inilah realiti yang ingin kami tinggalkan.
Tetapi ironinya, kami terpaksa memilih jalan ini semula. Di luar tingkap kereta, saya masih melihat kampung-kampung miskin. Rumah-rumah tanpa bekalan elektrik yang stabil, telaga-telaga di mana sukar untuk mendapatkan air bersih. Landasan kereta api yang kami percaya akan mengubah semua ini, kini hanyalah timbunan besi berkarat. Di dalam kereta, saya berbisik. Kita bukan membeli landasan kereta api, tetapi belenggu. Pada saat itu, keraguan yang mendalam menguasai hati saya. Adakah jalan yang kami pilih ini betul? Apa yang telah kami terlepas dalam mengejar pembangunan yang pesat? Malam itu, saya tidak dapat tidur. Bayangan landasan yang runtuh terus bermain di pikiran saya. Dan saya yakin akan satu perkara, kami memerlukan jalan yang baharu. Malam itu, kerana tidak dapat tidur, saya kembali ke pejabat dan mengeluarkan sekeping gambar lama dari laci meja saya. Gambar yang diambil 3 tahun lalu pada hari majlis pecah tanah landasan kereta api. Kejutan melihat landasan yang runtuh membuatkan saya ingin mengimbas kembali masa lalu. Dalam gambar itu, saya kelihatan sangat muda. Berusia 32 tahun ketika itu, wajah saya penuh dengan harapan. Dan di sebelah saya berdiri Zhang Wei. Lelaki itu, yang datang sebagai ketua eksekutif syarikat pembinaan milik negara China, walaupun berusia 48 tahun, mempunyai ekspresi yakin seperti seorang pemuda berusia 20-an. Kata-kata Zhang Wei pada hari itu masih terngiang-ngiang di telinga saya. Saya terhanyut dalam kenangan itu. Michael, benua ini milik mereka yang pantas. Zhang Wei berkata begitu di atas bumbung sebuah hotel dengan pemandangan bandar Nairobi. Di tangannya ada segelas whisky, dan matanya penuh keyakinan. Pada masa itu saya sangat terkesan dengan kata-katanya. Bagi saya, yang baru pulang selepas belajar di United Kingdom, falsafah Zhang Wei kedengaran inovatif. Pembangunan yang perlahan hanya akan memanjangkan kemiskinan. Kita akan selesaikan kerja 10 tahun dalam masa 3 tahun. Suaranya penuh dengan keyakinan mutlak. Ketika itu, saya benar-benar terpikat dengan visi Zhang Wei. Janjinya untuk mengulangi keajaiban pertumbuhan yang dicapai China di negaranya sendiri di Kenya terasa realistik. Pelan besar untuk membina landasan kereta api berkelajuan tinggi, pelabuhan, dan jalan raya serentak untuk menjadikan Kenya sebagai hub logistik Afrika Timur. Kelajuan adalah keadilan, kata saya ketika itu, bersetuju dengan Zhang Wei. Mewakili generasi muda Kenya, saya berhujah dengan penuh semangat mahukan perubahan yang pantas. Saya menegaskan bahawa kampung-kampung miskin harus menikmati faedah bandar secepat mungkin. Zhang Wei ketawa besar mendengar kata-kata saya dan menepuk bahu saya. Ya, itulah semangatnya. Masa depan Afrika bergantung pada pemimpin muda seperti kamu. Dorongannya membuatkan saya lebih yakin. Pada hari majlis pecah tanah, di hadapan Presiden Kenya dan Duta Besar China, Zhang Wei membuat persembahan yang hebat. Beliau menunjukkan rupa landasan yang siap melalui video 3D dan mengumumkan jadual yang luar biasa, siap dalam tempoh 18 bulan. Semua yang hadir kagum. Saya juga memberikan ucapan di sana. Hari ini adalah hari Kenya melangkah ke abad ke-21. Kita tidak lagi berpuas hati dengan kemajuan perlahan zaman penjajahan. Suara saya bergetar dengan semangat. Tetapi apabila saya mengimbas kembali sekarang, saya benar-benar naif ketika itu. Saya langsung tidak perasan perangkap yang tersembunyi di sebalik pelan hebat yang ditunjukkan oleh Zhang Wei. Saya tersilap menganggap bahawa kelajuan bermakna kualiti. Selama beberapa bulan pertama selepas pembinaan bermula, semuanya kelihatan berjalan lancar. Jengkaut besar dari China beroperasi 24 jam tanpa henti. Lori pembancuh konkrit berbaris, dan ratusan pekerja dikerahkan serentak. Zhang Wei memberikan taklimat kemajuan setiap minggu. Kita 2 minggu di hadapan jadual, atau dengan kelajuan ini, kita boleh siap lebih awal daripada yang dijangkakan, katanya berulang kali. Setiap kali mendengar berita seperti itu, hati saya berdebar-debar. Namun, selepas kira-kira 6 bulan, tanda-tanda aneh mula muncul. Pekerja Kenya ditapak secara senyap-senyap meluahkan kebimbangan mereka kepada saya. Mereka berkata konkrit tidak dibiarkan mengeras sepenuhnya sebelum proses seterusnya dimulakan. Saya menyampaikan kebimbangan ini kepada Zhang Wei, tetapi beliau hanya ketawa dan melambaikan tangannya. Michael, jangan risau tentang butiran kecil. Lihat gambaran besarnya. Kita sedang mencipta sejarah. Sikapnya masih penuh keyakinan. Ketika itu saya percaya kata-kata Zhang Wei. Saya fikir tidak ada sebab untuk meragui kepakaran pembinaan yang telah dikumpulkan oleh China selama berpuluh-puluh tahun di negara mereka.
Malah, saya menganggap kebimbangan pekerja di tapak sebagai kebimbangan yang berlebihan. Tetapi 2 bulan sebelum siap, keretakan pertama ditemui, retak pada konkrit di bahagian yang belum dilalui kereta api. Zhang Wei menjelaskannya sebagai fenomena pengecutan yang kecil, tetapi saya tidak dapat menghilangkan rasa cemas. Pada hari perasmian, satu majlis gilang gemilang diadakan. Kereta api pertama, yang dinaiki oleh Presiden Kenya sendiri, berlepas dari stesen Mombasa. Saya juga berada di dalam kereta api itu, dan pemandangan savana di luar tingkap sungguh indah. Tetapi detik indah itu hanya seketika. 3 minggu selepas beroperasi, kemalangan pertama berlaku. Masalah pada sambungan rel menyebabkan kereta api terpaksa berhenti kecemasan. Nasib baik ia bukan kemalangan besar, tetapi selepas itu, masalah yang sama terus berlaku. Zhang Wei menganggap masalah ini sebagai penalaan halus dalam operasi awal. Tetapi saya semakin ragu. Adakah kelajuan yang kami kejar ini betul? 6 bulan selepas beroperasi, satu kemalangan tergelincir yang serius berlaku. Nasib baik tiada kehilangan nyawa, tetapi 12 gerabak kargo terbalik sepenuhnya. Siasatan punca kemalangan mendedahkan kualiti bolt pengikat rel yang tidak bermutu. Pada saat itu, saya sedar. Realiti di sebalik pembinaan pantas yang kami percayai, pihak China, untuk mengejar jadual, telah melangkau pemeriksaan kualiti dan menggunakan bahan yang tidak berkualiti. Mereka telah mengorbankan keselamatan demi kelajuan. Saya teringat hari terakhir saya bertemu Zhang Wei. Beliau masih berkata dengan ekspresi yakin, masalah-masalah kecil seperti ini akan diselesaikan oleh masa. Yang penting ialah kita telah membuka era baharu untuk Afrika. Tetapi suaranya tidak lagi mempunyai keyakinan seperti dahulu. Akhirnya, landasan itu dihentikan sepenuhnya sebelum genap setahun beroperasi. Hanya meninggalkan kerugian 400 juta ringgit Malaysia dan kepercayaan yang hancur. Selepas itu, Zhang Wei meninggalkan Kenya, dan saya ditinggalkan dengan tanggung jawab untuk membersihkan kekacauan ini. Melihat gambar ini sekarang, saya malu dengan diri saya ketika itu. Hanya selepas melihat landasan yang runtuh dengan mata kepala sendiri, barulah saya sedar. Kelajuan ada, tetapi kepercayaan telah hilang. Apa yang kami perolehi bukanlah penyiapan yang pantas, tetapi keruntuhan yang pantas. Saya meletakkan semula gambar itu ke dalam laci dan berfikir, kini tiba masanya untuk mencari jalan lain. Mencari cara untuk mengejar nilai yang berbeza, bukan kelajuan. Namun, keesokan paginya, saya tiba di pejabat lebih awal daripada biasa. Sambil minum kopi dan melayari berita dalam talian, satu artikel menarik perhatian saya. Landasan kereta api Dar es Salaam Dodoma, Tanzania. Perjalanan 10 jam dipendekkan kepada 3 jam, satu kejayaan. Tajuk itu sahaja sudah membuatkan hati saya berdebar. Bukankah itu pencapaian yang kami impikan? Tetapi yang lebih mengejutkan adalah ayat seterusnya. Landasan kereta api rekaan jurutera Malaysia terus mencatat rekod operasi tanpa kemalangan selama 2 tahun. Saya menekan pautan itu dengan kuat. Saya terdiam melihat gambar-gambar yang muncul di skrin. Stesen yang bersih dan kemas, landasan yang lurus, dan yang paling penting, senyuman ceria para penumpang. Apabila saya membaca artikel itu dengan lebih teliti, saya lebih terkejut. Landasan kereta api di Tanzania dibina dalam keadaan yang hampir sama dengan landasan kami di Kenya. Iklim padang pasir yang sama, bentuk muka bumi yang serupa, dan jarak yang hampir sama, tetapi hasilnya sama sekali berbeza. Ayat landasan ini, yang direka oleh Kumpulan Kejuruteraan Rel Malaysia KKRM, direka khas untuk menahan angin pasir padang pasir dan suhu ekstrem, menarik perhatian saya. Reka bentuk khas? Mengapa kami tidak mendapat layanan seperti itu? Yang lebih mengejutkan ialah tempoh pembinaan. Pasukan Malaysia mengambil masa 30 bulan untuk bekerja dengan perlahan. Berbeza dengan kami yang tergesa-gesa menyiapkannya dalam 18 bulan. Tetapi apa hasilnya? Landasan kami terhenti dalam masa setahun, manakala landasan Tanzania beroperasi dengan sempurna selama 2 tahun. Saya mengklik pautan video. Bahagian dalam kereta api Tanzania muncul di skrin. Tempat duduk yang bersih, bunyi enjin yang senyap, dan pemandangan perjalanan yang stabil di luar tingkap semuanya adalah seperti yang kami impikan. Kata-kata Menteri Pengangkutan Tanzania dalam temu bual itu amat saya ingati. Pasukan teknikal Malaysia bukan sekadar membina landasan kereta api untuk kami, mereka telah memindahkan pengetahuan yang boleh kami gunakan selama 30 tahun. Saya memandang skrin dengan riak tidak percaya. Afrika yang sama, keadaan yang sama, tetapi mengapa ada perbezaan seperti ini?
Bukannya rakyat Tanzania lebih hebat daripada kami? Saya terus mencari maklumat lanjut. Kemudian muncul artikel-artikel menarik tentang kaedah pembinaan landasan kereta api Malaysia. Tajuk-tajuk seperti pembinaan gaya Malaysia, perlahan tetapi pasti, dan falsafah KKRM, jaminan 30 tahun. Satu artikel menyebut bahawa pasukan teknikal Malaysia mengkaji iklim tempatan selama setahun sebelum memulakan reka bentuk. Mereka mengambil kira segala-galanya, perbezaan suhu harian di padang pasir, corak angin pasir, dan masalah saliran semasa musim hujan. Kami memulakan pembinaan tanpa sebarang proses persediaan seperti itu. Artikel lain membincangkan sistem pengurusan kualiti pasukan Malaysia. Mereka menjalankan pemeriksaan 3 peringkat ke atas semua bahan, dan konkrit dibiarkan mengeras 2 kali lebih lama daripada piawaian antarabangsa. Itulah proses yang sama yang dianggap oleh Zhang Wei sebagai pembaziran massa. Saya memainkan semula video operasi landasan kereta api Tanzania. Kereta api yang bergerak pada kelajuan 160 km/j langsung tidak bergegar. Hampir tiada bunyi bising, dan penumpang membaca atau berbual dengan selesa. Saya teringat tempo singkat landasan Kenya kami beroperasi. Sentiasa bergegar, dan bunyi enjin terlalu kuat untuk berbual. Ketika itu saya fikir itu adalah perkara biasa, tetapi sekarang saya tahu ia tidak. Semasa makan tengah hari, saya berbincang tentang ini dengan beberapa rakan jurutera. Mereka juga pernah mendengar tentang kejayaan Tanzania. Tetapi semua orang hairan, Afrika yang sama, kenapa hanya di sana yang berjaya, kata mereka. Seorang rakan menceritakan kisah menarik. Rakannya bekerja di Tanzania dan berkata cara kerja jurutera Malaysia sangat mengagumkan. Mereka melakukan pemeriksaan keselamatan setiap pagi dan jika masalah sekecil apapun ditemui, kerja dihentikan serta-merta. Kata-kata rakannya bahawa mereka mengutamakan keselamatan berbanding jadual amat mengejutkan saya. Semasa kami bekerja dengan pasukan Cina, keadaannya adalah sebaliknya. Jadual adalah keutamaan utama dan masalah kecil diabaikan. Pada sebelah petang, saya mencari lebih banyak bahan di internet. Saya menemui sebuah dokumentari di YouTube tentang proses pembinaan landasan kereta api Tanzania. Terdapat sari kata, jadi saya boleh faham kandungannya. Adegan yang paling mengagumkan dalam dokumentari itu ialah seorang jurutera Malaysia mengajar pekerja tempatan teknik kimpalan. Beliau tidak hanya memberitahu cara melakukannya dengan cepat, tetapi menerangkan prinsipnya terlebih dahulu. Wajah jurutera Malaysia itu yang berkata, "Kimpalan ini mesti kuat walaupun selepas 30 tahun, sangat mengagumkan." 30 tahun? Kami tidak bertahan walaupun setahun. Pada saat itu, saya merasakan perbezaan yang sangat asas. Menjelang senja, dalam perjalanan pulang, saya terus berfikir, padang pasir yang sama, keadaan yang sama, tetapi mengapa ada perbezaan seperti ini? Bukannya Tanzania membayar lebih banyak uang. Malah pinjaman yang kami terima dari China adalah lebih besar. Malam itu, sambil berbaring di katil, saya menonton semula video landasan kereta api Tanzania. Kereta api itu melintasi padang pasir, wajah penumpang yang tersenyum ceria, dan yang paling penting, saya iri dengan kestabilan itu. Tiba-tiba, saya terfikir, mungkinkah kami telah membuat pilihan yang salah? Adakah kami terlepas sesuatu yang sangat penting dalam mengejar kelajuan? Rakyat Tanzania kini menaiki kereta api itu setiap hari dengan selamat. Tetapi mengapa kami jadi begini? Sambil melihat skrin telefon pintar saya membuat satu keputusan. Esok, saya mesti menyiasat dengan lebih terperinci. Saya bertekad untuk mengetahui bagaimana Tanzania dapat mencipta keajaiban seperti itu dan sama ada kami juga boleh memilih jalan itu. Sambil melihat kereta api Tanzania bergerak dengan latar belakang matahari terbenam di skrin, saya berbisik, padang pasir yang sama, kenapa keajaiban hanya berlaku di sana? Mencari jawapan kepada soalan itu adalah tugas saya yang seterusnya. Untuk mencari jawaban kepada soalan itu, keesokan paginya, saya meminta kebenaran daripada pengerusi pihak berkuasa pengangkutan Kenya untuk melawat tapak di Tanzania. Saya berkata, saya ingin melihat sendiri apa yang telah kami terlepas, dan beliau bersetuju dengan serta-merta. 3 hari kemudian, saya menaiki penerbangan ke Dar es Salaam. Selepas penerbangan selama 2 jam 30 menit, saya tiba di Tanzania yang mempunyai pemandangan yang serupa dengan Kenya. Langit Afrika yang sama, panas padang pasir yang sama. Tetapi saya dapat merasakan tenaga yang berbeza. Pegawai dari pihak berkuasa pengangkutan Tanzania yang saya temui di lapangan terbang berkata, beliau akan memperkenalkan saya kepada pasukan teknikal Malaysia.
Mereka sedang melakukan pemeriksaan petang sekarang, jadi mereka pasti berada di tapak, katanya sambil membawa saya ke tapak pembinaan. Sebaik sahaja tiba di tapak, pemandangan yang saya lihat sangat mengagumkan. Di tengah-tengah padang pasir dengan suhu melebihi 50 darjah Celcius, jurutera-jurutera Malaysia berpakaian kemas dengan pakaian kerja mereka sedang memeriksa landasan. Tiada tanda-tanda tergesa-gesa atau sambil lewa dalam pergerakan mereka. Orang yang menyambut saya ialah Encik Ismail bin Rahman, seorang pengarah projek berusia 46 tahun dari KKRM. Beliau menanggalkan cermin mata hitamnya dan berjabat tangan dengan saya. Tangannya kasar, tetapi genggamannya kuat. Anda dari Kenya, ya? Jika ada apa-apa yang boleh kami bantu beritahu sahaja, katanya dengan ramah. Dengan panduan Encik Ismail, saya mula melawat tapak. Perkara pertama yang menarik perhatian saya ialah sikap para pekerja. Sama ada orang Malaysia atau penduduk tempatan, semua orang bekerja dengan tepat mengikut manual. Walaupun bolt sekecil manapun, ia diketatkan mengikut torque yang ditetapkan dan mesti disahkan semula. Kami tidak melangkau prosedur, jelas Encik Ismail kepada saya. Tidak kira betapa panasnya, tidak kira betapa terdesaknya, pemeriksaan keselamatan mesti dilakukan. Kerana 30 tahun dari sekarang, orang ramai masih akan menggunakan landasan ini. Saya terkejut mendengar perkataan 30 tahun. Landasan kami di Kenya tidak bertahan walaupun setahun, tetapi mereka ini memandang 30 tahun ke hadapan. Ketika itulah saya sedar bahawa perbezaan masa itu adalah perbezaan falsafah. Semasa makan tengah hari, saya makan bersama Encik Ismail di pejabat tapak. Ia hanyalah bekal ringkas, tetapi perbualan kami mendalam. Saya ada dengar serba sedikit tentang apa yang berlaku di Kenya. Sungguh malang, katanya. Saya menceritakan kisah kegagalan kami dengan jujur. Saya memberitahunya bahawa kami tergesa-gesa menyiapkannya dalam 18 bulan dan semuanya runtuh dalam masa setahun. Encik Ismail mengangguk sambil mendengar. Dalam pembinaan, yang paling penting bukanlah kelajuan tetapi kepercayaan, katanya perlahan. Itulah sebabnya kami mengambil masa 30 bulan di sini. Jika anda membina dengan cepat dan ia runtuh, akhirnya ia akan mengambil masa yang lebih lama. Pada sebelah petang, saya berpeluang menaiki kereta api yang sedang beroperasi. Perjalanan selama 3 jam dari Dar es Salaam ke Dodoma. Sebaik sahaja menaiki kereta api, saya perasan ia sangat senyap. Bunyi enjin hampir tidak kedengaran. Pemandangan padang pasir di luar tingkap adalah sama seperti di Kenya. Tanah kering, pokok duri, dan kadang-kadang kampung-kampung kecil. Tetapi kereta api itu langsung tidak bergegar. Rasanya seperti terapung di atas awan. Saya berbual dengan seorang penumpang tempatan yang duduk di sebelah saya. Beliau berkata, beliau menggunakan kereta api ini setiap minggu. Sejak ia dibuka 2 tahun lalu, ia tidak pernah lewat sekalipun. Dan yang paling penting, saya rasa selamat, jadi saya tenang, katanya. Mendengar kata-katanya, saya teringat zaman landasan Kenya kami beroperasi. Sentiasa ada kelewatan dan penumpang berasa cemas. Sentiasa ada kebimbangan ia akan rosak pada bila-bila masa. Dari mana datangnya perbezaan ini? Saya bertanya kepada Encik Ismail apabila kami tiba di stesen Dodoma. Apakah rahsia teknologi Malaysia? Kenapa ia begitu stabil? Beliau berfikir sejenak dan menjawab, ia lebih kepada sikap, bukan teknologi. Kami membinanya dengan pemikiran bahawa keluarga kami sendiri akan menaikinya. Mungkin anak perempuan saya akan menaiki kereta api ini 20 tahun dari sekarang. Dengan pemikiran itu, kami mengetatkan setiap bolt. Pada saat itu saya meremang. Sikap bahawa keluarga sendiri akan menaikinya. Kami hanya bermatlamat untuk menyiapkan projek, tetapi mereka ini memikirkan nyawa manusia. Kembali ke tapak, saya memerhatikan proses kerja yang terperinci. Seorang jurutera Malaysia mengajar pekerja tempatan teknik mengimpal rel sangat mengagumkan. Beliau tidak hanya berkata buat begini, tetapi menerangkan prinsipnya terlebih dahulu. Jika bahagian kimpalan ini lemah, masalah mungkin timbul dalam 20 tahun. Ketika itu, kami tidak akan berada di sini, jadi anda semua mesti memeriksa dan menguruskannya sendiri. Saya sekali lagi terharu mendengar penjelasan jurutera itu. Wajah pekerja tempatan juga serius. Terasa kebanggaan bahawa ini bukan sekadar kerja untuk mendapatkan gaji, tetapi kerja untuk pembangunan negara mereka. Suasana seperti ini tidak pernah saya lihat di tapak kami di Kenya. Menjelang senja, saya membuat pemeriksaan terakhir tapak bersama Encik Ismail. Walaupun bekerja sepanjang hari dalam kepanasan melebihi 50 darjah, wajahnya lebih menunjukkan kepuasan daripada keletihan. Hari ini selesai dengan selamat. Esok,
Bahagian ini juga akan siap. Kemudian, ia akan membawa orang ramai dengan selamat selama 30 tahun lagi, katanya sambil memandang landasan. Ketika itulah saya sedar. Bagi mereka, pembinaan landasan kereta api bukan sekadar kerja pembinaan, tetapi satu misi. Misi untuk memastikan rakyat di bumi ini dapat bergerak dengan selamat 30 tahun, 50 tahun dari sekarang. Di dalam kereta dalam perjalanan pulang ke hotel, kata-kata terakhir Encik Ismail tidak dapat saya lupakan. Kontrak ditulis di atas kertas, tetapi kepercayaan dibina oleh manusia. Kami menganggap setiap kerja yang kami lakukan di sini adalah untuk membina kepercayaan terhadap Malaysia. Malam itu, di dalam bilik hotel, sambil mengimbas kembali hari itu, saya yakin, jawaban yang kami cari ada di sini. Apa yang ditunjukkan oleh jurutera-jurutera Malaysia bukan sekadar kehebatan teknologi. Mereka tidak menjual kereta api. Mereka benar-benar menjual masa depan yang akan berjalan walaupun selepas 30 tahun. Tugas saya apabila pulang ke Kenyah esok menjadi jelas. Saya perlu memikirkan dengan serius sama ada kami boleh memilih jalan seperti ini dan bagaimana kami boleh membina kepercayaan seperti ini. Kembali ke Kenyah, saya sedang menyediakan laporan berdasarkan apa yang saya lihat di Tanzania. Saya mencatatkan secara terperinci falsafah dan kaedah kerja pasukan teknikal Malaysia serta pencapaian yang telah mereka hasilkan. Berdasarkan laporan ini, saya bercadang untuk mencadangkan agar Kenyah juga mencari jalan baharu. Namun, ketenangan itu tidak bertahan lama. Pintu pejabat dibuka dengan kasar dan Zhang Wei masuk. Wajahnya, yang saya lihat semula selepas 3 bulan, tidak lagi mempunyai keyakinan diri seperti dahulu, sebaliknya dipenuhi dengan permusuhan yang tajam. Michael, saya dengar awak baru pulang dari Tanzania. Zhang Wei berdiri di hadapan meja saya dengan tangan berpeluk tubuh. Suaranya bernada mengancam. Apa yang awak sibuk sangat tengok di sana? Saya menjawab dengan tenang. Saya pergi untuk belajar apa yang telah kami terlepas. Saya ingin tahu mengapa hasil yang berbeza diperoleh dalam keadaan yang sama. Tetapi riak wajah Zhang Wei menjadi semakin tegang. Hah, apa hebatnya teknologi Malaysia itu? Katanya dengan nada mengejek. Michael, awak masih tak faham. Di benua ini, yang penting ialah kelajuan. Yang perlahan akan tersingkir. Zhang Wei mengambil laporan di atas meja saya, membacanya sekilas, dan ketawa sinis. 30 bulan? Mengarut. Kita siapkan dalam 18 bulan. Itulah kuasa Cina. Orang Malaysia itu cuma pengecut. Mendengar kata-katanya, kemarahan saya memuncak, tetapi saya menahan emosi saya dan membalas dengan tenang. Tetapi apa hasilnya? Landasan kita terhenti dalam masa setahun, manakala landasan Tanzania beroperasi dengan sempurna selama 2 tahun. Wajah Zhang Wei berubah serta-merta. Itu hanya masalah teknikal sementara. Meragui keunggulan teknologi Cina adalah satu kebodohan. Tetapi suaranya tidak lagi yakin. Ketika itu, telefon bimbit Zhang Wei berdering. Beliau bercakap dalam bahasa Mandarin dengan seseorang dan suaranya semakin kuat. Walaupun saya tidak faham sepenuhnya, nampaknya ia adalah situasi yang sangat mendesak. Selepas menamatkan panggilan, Zhang Wei merenung saya dan berkata, Michael, sementara awak terpesona dengan Malaysia, kami sedang bersiap untuk langkah seterusnya. Ada mesyuarat kerajaan petang ini. Di sana, saya akan tunjukkan dengan jelas. Beliau menghempas pintu dan pergi. Saya menunggu mesyuarat kerajaan petang itu dengan perasaan cemas. Nampaknya Zhang Wei merancang sesuatu. Pukul 3 petang, para pegawai berkumpul di bilik mesyuarat utama, pihak berkuasa pengangkutan Kenya. Pengerusi, timbalan Menteri Kewangan, dan beberapa jurutera teknikal hadir. Saya juga hadir untuk membentangkan laporan lawatan saya ke Tanzania. Zhang Wei muncul dengan berpakaian sut kemas. Di tangannya terdapat fail persembahan yang tebal. Ekspresi yakin dirinya yang dahulu telah kembali. Tuan-tuan dan puan-puan, hari ini saya datang dengan cadangan baharu untuk masa depan Kenya. Zhang Wei memulakan pembentangannya. Video 3D yang hebat dipaparkan di skrin projektor. Untuk mengatasi situasi pemberhentian sementara landasan kereta api Mombasa-Nairobi, kerajaan China bersedia menawarkan pinjaman tambahan sebanyak $2 bilion. Suasana di kalangan hadirin menjadi riuh. Zhang Wei meneruskan, kali ini, kami akan menggunakan teknologi China yang lebih maju. Dengan teknologi kereta api berkelajuan tinggi terkini, kami dapat memendekkan laluan Mombasa-Nairobi kepada 1 jam 30 menit. 1 jam 30 menit. Itu angka yang sangat menakjubkan. Tetapi saya ragu-ragu, adakah ia janji yang boleh direalisasikan? Kami pernah mendengar janji yang serupa sebelum ini,
Tetapi apa hasilnya? Dan yang paling penting ialah kelajuan, kata Zhang Wei dengan suara yang lantang. Teknologi Malaysia perlahan. Mengapa kita perlu menunggu teknologi yang mengambil masa 30 bulan untuk mencapai hasil yang sebegitu sahaja? Beliau memaparkan graf yang membandingkan kelajuan pembinaan Malaysia dan China di skrin. Sudah tentu, ia adalah data yang dimanipulasi untuk menunjukkan China jauh lebih pantas. Masa adalah wang. Teknologi yang perlahan adalah teknologi yang mundur. Timbalan Menteri Kewangan menunjukkan minat dan bertanya, $2 bilion ditambah dengan pinjaman sebelum ini adalah jumlah yang besar. Bagaimana dengan syarat pembayaran baliknya? Itu juga soalan yang saya ingin tahu. Zhang Wei tersenyum santai dan menjawab, sudah tentu, ia ditawarkan dengan syarat yang baik. Moratorium 30 tahun, kadar faedah 2%, dan hanya sebahagian daripada hak operasi pelabuhan Mombasa sebagai cagaran. Kedengarannya seperti syarat yang baik, tetapi ada sesuatu yang tidak kena. Ketika itu, saya memberanikan diri untuk mengangkat tangan. Encik Zhang Wei, saya ada satu soalan. Apa yang berbeza kali ini berbanding sebelum ini? Jika kita membina dengan tergesa-gesa dengan cara yang sama, tidakkah masalah yang sama akan berulang? Riak wajah Zhang Wei menjadi dingin serta-merta. Encik Michael, dengan pemikiran negatif seperti itu, tidak akan ada kemajuan. China telah berjaya membina puluhan ribu kilometer landasan kereta api berkelajuan tinggi di seluruh dunia. Meragui keupayaan teknologi kami adalah tidak bijak. Tetapi saya tidak berputus asa. Kalau begitu, apa pendapat Anda tentang pencapaian Malaysia di Tanzania? Operasi tanpa kemalangan selama 2 tahun juga mempunyai makna yang besar, bukan? Zhang Wei ketawa mengejek. Tanzania? Adakah Anda membandingkan projek kecil di negara kecil itu dengan Kenya? Kenya akan menjadi hub Afrika Timur. Ia berada pada tahap yang berbeza daripada eksperimen berskala kecil. Sikap sombongnya membuatkan suasana di bilik mesyuarat menjadi janggal. Tetapi Zhang Wei tidak peduli dan meneruskan, jurutera-jurutera Malaysia itu pengecut. Mengambil masa 30 bulan untuk hasil yang sebegitu, kami hanya perlukan 12 bulan, pengerusi campur tangan. Encik Zhang Wei, ada juga kebimbangan mengenai kualiti dan keselamatan. Kami ingin mendengar pelan konkret bagaimana Anda akan menyelesaikan masalah yang timbul dalam projek sebelum ini. Zhang Wei kelihatan terkejut seketika, tetapi cepat pulih. Sudah tentu, kali ini kami akan melaksanakan pengurusan kualiti yang lebih ketat. Dan yang paling penting, ini adalah projek yang dijamin secara langsung oleh kerajaan China. Kemungkinan gagal adalah sifar. Kemungkinan gagal adalah sifar. Itu adalah kenyataan yang sangat sombong. Dalam bidang kejuruteraan, konsep risiko sifar tidak wujud. Saya tidak dapat menahannya lagi. Encik Zhang Wei, jika Anda begitu yakin, mengapa projek sebelum ini gagal? Anda juga mengatakan perkara yang sama ketika itu. Bilik mesyuarat menjadi senyap mendengar soalan saya. Wajah Zhang Wei menjadi merah. Itu disebabkan oleh pemboleh hubah teknikal yang tidak dijangka. Kali ini, kami telah menyediakan segalanya dengan sempurna. Suaranya semakin meninggi. Ketika itu, seorang hadirin berkata dengan perlahan, tetapi landasan kereta api Tanzania yang dibina dengan teknologi Malaysia beroperasi tanpa masalah, bukan? Dalam keadaan yang sama, tetapi hasil yang berbeza. Adakah itu satu kebetulan? Zhang Wei menjawab dengan marah. Membuat perbandingan seperti itu adalah salah. China adalah negara yang memiliki teknologi landasan kereta api terbesar di dunia. Dibandingkan dengan teknologi negara kecil seperti Malaysia, adalah satu penghinaan. Pada saat itu, suasana di bilik mesyuarat menjadi dingin. Kesombongan dan kekasaran Zhang Wei terserlah kepada semua hadirin. Beliau malah menunjukkan sikap seolah-olah memandang rendah rakyat Kenya. Pengerusi mengakhiri mesyuarat dengan berkata, kami akan meneliti dengan teliti cadangan yang telah Anda berikan hari ini. Kita akan berbincang semula minggu depan. Zhang Wei meninggalkan tempat duduknya dengan riak tidak puas hati. Selepas mesyuarat, beberapa rakan sekerja menghampiri saya dan berkata, Michael, soalan awak tadi adalah kuncinya. Kami juga mempunyai keraguan yang sama. Saya berasa lega. Fikiran saya bukan bersendirian. Malam itu, dalam perjalanan pulang, saya tiba-tiba sedar. Zhang Wei tidak berubah. Masih sombong, masih mengejar kelajuan, dan masih memandang rendah negara lain. Tetapi kini, saya telah berubah. Saya tahu apa nilai sebenar. Esok, saya fikir saya perlu merangka pelan baharu kami sendiri berdasarkan apa yang saya pelajari di Tanzania. Kami tidak boleh tunduk kepada kesombongan Zhang Wei.
Kenya juga perlu mencari jalan pembangunan yang sebenar. Keazaman saya untuk merangka pelan baharu berdasarkan apa yang saya pelajari di Tanzania menjadi lebih kukuh seminggu kemudian. Peluang untuk merealisasikan tekad saya untuk tidak tunduk kepada kesombongan Zhang Wei telah tiba. Pagi itu, sebaik sahaja tiba di pejabat, seorang rakan jurutera berlari ke arah saya dengan cemas. Wajahnya bercampur aduk antara terkejut dan keliru. Di tangannya terdapat cetakan berita yang masih hangat. "Michael, awak mesti lihat ini. Ada kemalangan besar di landasan kereta api China." Saat saya membaca tajuk utama berita yang saya terima, jantung saya berdegup kencang. Landasan kereta api serupa dengan Mombasa, Kenya, kemalangan tergelincir di Ethiopia, 23 cedera. Apabila saya membaca berita itu dengan lebih teliti, saya lebih terkejut. Sebuah kereta api kargo telah tergelincir sepenuhnya di landasan kereta api Addis Ababa Djibouti di Ethiopia. Landasan ini dibina oleh syarikat Cina yang sama, dengan teknologi yang sama, dan pada masa yang hampir sama dengan landasan kami di Kenya. Melihat punca kemalangan, saya lebih meremang. Quality bolt pengikat rel yang tidak bermutu dan kerja asas yang cuai disebut sebagai punca utama. Ini adalah masalah yang sama persis dengan yang ditemui di landasan Kenya kami. Saya segera mencari maklumat lanjut di internet. Saya juga menemui laporan siasatan kemalangan yang dikeluarkan oleh kerajaan Ethiopia. Semakin saya membaca laporan itu, kemarahan saya semakin memuncak. Laporan itu mengandungi butiran yang mengejutkan. Syarikat pembinaan Cina telah memendekkan masa pengerasan konkrit kepada separuh untuk mengejar jadual. Bahan-bahan yang tidak melalui pemeriksaan kualiti telah digunakan secara besar-besaran. Dan kebimbangan mengenai keselamatan oleh jurutera teknikal tempatan telah diabaikan. Semua ini sama persis dengan apa yang kami alami di Kenya. Sikap sombong yang ditunjukkan oleh Zhang Wei, falsafah yang hanya mengejar kelajuan inilah akibatnya malapetaka seperti ini. Semasa makan tengah hari, saya berkongsi berita ini dengan rakan sekerja yang lain. Semua orang terkejut. Terutamanya para jurutera yang masih ingat semasa pembinaan landasan Kenya kami, wajah mereka kelihatan lebih serius. Seorang jurutera senior berkata dengan perlahan, beliau juga menyaksikan masalah yang serupa di tapak ketika itu, tetapi tidak dapat menyuarakannya kerana tekanan daripada pihak Cina. Jadual adalah keutamaan utama, dan kajian keselamatan dianggap sebagai pembaziran masa. Pada sebelah petang, saya menerima panggilan untuk mesyuarat tergempar daripada pengerusi pihak berkuasa pengangkutan. Tujuannya adalah untuk membincangkan langkah-langkah tindak balas berkaitan kemalangan di Ethiopia. Saya menyusun bahan-bahan saya dan menuju ke bilik mesyuarat. Di bilik mesyuarat, ahli-ahli yang sama seperti minggu lalu telah berkumpul, tetapi riak wajah Zhang Wei berbeza daripada sebelumnya. Keyakinan dirinya yang biasa telah hilang, dan beliau kelihatan cemas dan defensif. Pengerusi memulakan mesyuarat. Tujuannya adalah untuk menganalisis kemalangan landasan kereta api Ethiopia dan mengkaji kaitannya dengan landasan Kenya kami. Beliau juga berkata bahawa penilaian semula terhadap cadangan baharu pihak Cina diperlukan. Zhang Wei meminta untuk bercakap terlebih dahulu. Beliau mendakwa bahawa kemalangan di Ethiopia adalah kes yang sama sekali berbeza daripada kami. Beliau menyalahkan ketidakcekapan operator tempatan sebagai punca utama dan menegaskan bahawa tiada masalah dengan teknologi Cina itu sendiri. Tetapi saya membantah berdasarkan bahan yang telah saya sediakan. Saya menerangkan satu persatu isi kandungan utama laporan siasatan kemalangan Ethiopia. Kerja asas yang cuai, pemeriksaan kualiti yang dilangkau, kebimbangan keselamatan yang diabaikan, semua ini adalah masalah yang sama yang berlaku di Kenya. Yang lebih mengejutkan ialah sehingga sejurus sebelum kemalangan, jurutera teknikal Cina tidak mengakui masalah keselamatan. Laporan siasatan menyatakan bahawa jurutera teknikal tempatan Ethiopia telah menyuarakan kebimbangan beberapa kali, tetapi semuanya diabaikan. Timbalan Menteri Kewangan melemparkan soalan yang tajam. Kalau begitu, bukankah ada kemungkinan masalah yang sama akan berulang dalam projek baharu yang dicadangkan oleh Encik Zhang Wei? Beliau menambah, bukankah jadual siap 12 bulan itu terlalu tidak realistik? Wajah Zhang Wei menjadi semakin merah. Beliau berkeras bahawa Ethiopia dan Kenya adalah negara yang berbeza. Beliau mendakwa bahawa dengan kemajuan teknologi Cina, masalah seperti itu kini telah diselesaikan. Tetapi suaranya tidak lagi yakin. Ketika itu, seorang pegawai masuk membawa bahan tambahan. Di tangannya terdapat satu lagi cetakan berita. Sebaik sahaja melihat tajuknya, bilik mesyuarat menjadi senyap.
Pembinaan China di Laos juga dihentikan selepas 6 bulan beroperasi. Berita baharu itu lebih mengejutkan. Ia melaporkan bahawa landasan kereta api yang dibina oleh China di Laos telah menghentikan operasi kerana pembinaan yang cuai. Landasan ini juga dibina oleh syarikat pembinaan milik negara China yang sama di mana Zhang Wei bekerja. Riak wajah Zhang Wei menjadi kaku sepenuhnya. Fakta bahawa 3 masalah berturut-turut semuanya berkaitan dengan syarikat yang sama dan kaedah yang sama menjadi jelas. Tiada lagi ruang untuk alasan. Pengerusi bertanya secara langsung kepada Zhang Wei. Dalam situasi di mana masalah yang serupa berulang seperti ini, bagaimana anda boleh menjamin keselamatan rakyat Kenya? Beliau juga bertanya bagaimana mereka akan bertanggung jawab atas kegagalan sebelum ini. Zhang Wei terdiam untuk seketika. Kepetahan dan keyakinan dirinya yang biasa telah hilang. Apabila beliau akhirnya membuka mulut, yang keluar hanyalah alasan. Beliau cuba mengelak tanggung jawab dengan menyebut pemboleh hubah yang tidak dijangka, keunikan keadaan tempatan, malah teori konspirasi antarabangsa. Tetapi seorang hadirin membuat satu jejak yang muktamad. Kalau begitu, mengapa landasan kereta api Tanzania yang dibina oleh Malaysia beroperasi tanpa sebarang masalah selama 2 tahun? Beliau bertanya, Afrika yang sama, iklim yang sama, keadaan yang sama, tetapi mengapa hasilnya begitu berbeza? Soalan itu membuatkan Zhang Wei terkedu. Seolah-olah tiada apa lagi yang boleh dikatakan, beliau menundukkan kepalanya. Suasana di bilik mesyuarat menjadi tegang. Pada kesempatan ini, saya menambah kata-kata terakhir. Apa yang Kenya benar-benar inginkan bukanlah pembinaan yang pantas, tetapi pembangunan yang selamat dan mampan. Saya menekankan bahawa kami memerlukan rakan kongsi yang mementingkan kualiti berbanding kelajuan dan pelaksanaan berbanding janji. Dan saya menambah, sama seperti yang ditunjukkan oleh jurutera teknikal Malaysia di Tanzania, kami mahukan landasan kereta api yang boleh beroperasi dengan selamat walaupun selepas 30 tahun. Saya yakin, landasan seperti itulah masa depan sebenarnya. Selepas mesyuarat, Zhang Wei meninggalkan tempat itu tanpa berkata apa-apa. Di belakangnya, tiada lagi kesombongan yang dapat dilihat. Sebaliknya, terasa kekalahan dan kekecewaan. Rakan-rakan sekerja menghampiri saya dan berkata, mesyuarat hari ini akan menjadi titik perubahan. Akhirnya, kebenaran terbongkar. Saya juga fikir begitu, saat kesombongan Zhang Wei akhirnya runtuh. Malam itu, dalam perjalanan pulang, saya berfikir, kebenaran akhirnya akan terbongkar. Tidak kira betapa hebatnya Zhang Wei cuba membungkusnya dengan kata-kata, realiti tidak dapat disembunyikan. Kemalangan di Ethiopia dan Laos adalah buktinya. Nampaknya masanya telah tiba untuk Kenya memilih jalan baharu. Jalan kepercayaan, bukan kelajuan. Jalan tindakan, bukan kata-kata. Bersama rakan kongsi yang menunjukkan pelaksanaan, saya berharap Kenya juga dapat mengalami kerjasama yang tulus seperti yang ditunjukkan oleh Malaysia di Tanzania. Seminggu berlalu selepas kebenaran terbongkar. Dalam tempoh itu perbincangan sengit berlaku di dalam kerajaan Kenya. Keputusan perlu dibuat sama ada untuk menerima tawaran pinjaman tambahan dari China atau mencari jalan lain. Saya sibuk sepanjang minggu itu. Saya mengadakan beberapa mesyuarat video dengan Encik Ismail, pengarah projek yang saya temui di Tanzania. Kami membincangkan secara terperinci sama ada Kenya boleh membina semula landasan kereta api dengan cara yang sama seperti Malaysia. Respons Encik Ismail sangat positif. Beliau berkata, kerajaan Malaysia dan KKRM juga menunjukkan minat yang mendalam terhadap situasi di Kenya. Terutamanya sekarang, apabila had pembinaan berorientasikan kelajuan ala China telah terdedah, beliau fikir ini adalah peluang yang baik untuk menunjukkan keunggulan pembinaan berorientasikan kualiti ala Malaysia. Yang paling mengagumkan ialah pendekatan pihak Malaysia. Mereka tidak hanya mencadangkan pembinaan landasan kereta api, tetapi menawarkan pakej komprehensif yang merangkumi pemindahan teknologi, pembangunan sumber manusia, dan pembinaan sistem penyelenggaraan. Tujuannya adalah untuk mewujudkan sistem yang boleh diuruskan oleh rakyat Kenya sendiri walaupun selepas 30 tahun. Bahagian yang paling menyentuh hati saya ialah syarat kewangan. Pihak Malaysia, bukannya pinjaman yang membebankan, mencadangkan kerjasama teknikal dan pelaburan berperingkat. Mereka telah memikirkan cara untuk meminimumkan beban kewangan Kenya sambil memastikan hasil yang kukuh. Selepas membuat persiapan itu, hari penentuan akhirnya tiba. Sidang akhbar untuk mengumumkan keputusan akhir kerajaan Kenya dijadualkan. Ia adalah satu majlis penting yang dihadiri oleh pengerusi pihak berkuasa pengangkutan, Menteri Kewangan dan juga Presiden.
1 jam sebelum sidang akhbar, saya tiba di Dewan dengan hati yang gemetar. Wartawan tempatan dan antarabangsa telah berkumpul dan saya juga melihat wakil-wakil dari pihak China. Zhang Wei juga ada di sana, tetapi keangkuhannya yang dahulu tidak lagi kelihatan. Tepat jam 2 petang, Presiden Kenya naik ke pentas. Wajahnya serius tetapi kelihatan penuh harapan. Saya menunggu pengumumannya dengan hati yang berdebar-debar. Presiden mula berucap. Pertama, beliau memohon maaf kepada rakyat atas kekecewaan yang disebabkan oleh pemberhentian landasan kereta api Mombasa-Nairobi. Beliau berkata insiden ini telah membuatkan mereka merenung secara mendalam tentang apa itu pembangunan sebenar. Kenya tidak lagi akan hanya terikat pada pembinaan yang pantas, suara Presiden bergema di Dewan. Apa yang kami inginkan ialah landasan kereta api yang boleh digunakan oleh anak-anak kita dengan selamat walaupun selepas 30 tahun. Pada saat itu saya teringat kata-kata Encik Ismail. Sikapnya mengetatkan setiap bolt dengan pemikiran bahawa anak perempuannya mungkin akan menaiki kereta api itu 20 tahun dari sekarang. Itulah sikapnya. Presiden meneruskan pengumumannya. Beliau berkata mereka dengan hormatnya menolak tawaran pinjaman tambahan dari China. Dan sebaliknya, beliau mengisytiharkan bahawa mereka akan membuka masa depan landasan kereta api Kenya bersama rakan kongsi baharu. Hari ini, saya mengumumkan projek kerjasama landasan kereta api baharu dengan Malaysia. Mendengar kata-kata itu, Dewan menjadi riuh. Nama projek ini ialah Projek Rel Kenmal. K untuk Kenya dan M untuk Malaysia akan bertemu untuk membuka masa depan baharu. Nama Projek Rel Kenmal sangat mengagumkan. Ia bukan sekadar pembinaan landasan kereta api, tetapi mempunyai makna yang melambangkan kerjasama sejati antara kedua-dua negara. Saya merasakan jantung saya berdegup kencang. Presiden mengumumkan prinsip-prinsip teras Projek Rel Kenmal. Pertama, keselamatan adalah keutamaan. Kedua, tiada kompromi terhadap kualiti. Ketiga, mementingkan peningkatan keupayaan jurutera teknikal Kenya. Keempat, mengejar pembangunan mampan. Semua prinsip ini selaras dengan falsafah pembinaan landasan kereta api Malaysia yang saya saksikan sendiri di Tanzania. Terdapat harapan bahawa semangat yang mementingkan kepercayaan berbanding kelajuan dan pelaksanaan berbanding janji dapat berakar di Kenya. Ketika itu, Encik Ismail dihubungkan melalui video dan menyampaikan ucapan. Beliau berkata, melalui kerjasama dengan Kenya, mereka akan membina model pembangunan sejati untuk benua Afrika. Dan yang paling penting, beliau berjanji akan mengutamakan keselamatan dan kemudahan rakyat Kenya. Pada saat itu, saya benar-benar terharu. Kenya, yang hanya sebulan lalu berada dalam keadaan putus asa, kini telah menemui jalan harapan baharu. Dan adegan-adegan mengharukan yang saya lihat di Tanzania, kini boleh direalisasikan di Kenya. Selepas sidang akhbar, terdapat sesi soal jawab. Ramai wartawan melemparkan soalan, tetapi yang paling mengagumkan ialah soalan daripada seorang wartawan asing. Mengapa memilih Malaysia? Pengerusi pihak berkuasa pengangkutan tampil menjawab. Beliau berkata kisah kejayaan di Tanzania adalah penentu. Mengekalkan operasi tanpa kemalangan selama 2 tahun dalam keadaan yang sama bukanlah satu kebetulan, tetapi membuktikan keunggulan sistem. Beliau menambah bahawa falsafah yang ditunjukkan oleh jurutera teknikal Malaysia selaras dengan nilai-nilai yang dikejar oleh Kenya. Mereka mahukan perkongsian sejati yang berkembang dan maju bersama, bukan hanya membina dan pergi. Selepas sidang akhbar, saya mengadakan pertemuan peribadi dengan Encik Ismail untuk membincangkan rancangan konkret pada masa hadapan. Beliau berkata bulan depan, pasukan teknikal akan dihantar secara rasmi untuk memulakan kajian tapak. Yang paling mengagumkan ialah kesediaan pihak Malaysia. Mereka telah menyediakan pelan reka bentuk awal yang menganalisis iklim dan bentuk muka bumi Kenya. Ia adalah pelan terperinci yang mengambil kira segala-galanya. Angin pasir padang pasir, hujan lebat musim hujan, malah laluan migrasi haiwan. Encik Ismail berkata, Encik Michael, kami bukan sekadar membina landasan kereta api, kami membina masa depan Kenya bersama-sama. Dengan pemikiran itu, kami akan melakukan yang terbaik. Mendengar kata-kata itu, hati saya tersentuh. Saya sedar betapa berharganya bertemu rakan kongsi yang begitu tulus. Ia sangat berbeza dengan kesombongan Zhang Wei. Menjelang senja, dalam perjalanan pulang ke pejabat, saya teringat beberapa bulan lalu. Hari saya berputus asa di hadapan landasan yang runtuh saat saya marah dengan kesombongan Zhang Wei dan keharuan yang saya rasakan di Tanzania semuanya terasa seperti satu proses untuk saat ini. Jika Projek Rel Kenmal berjaya,
Ia bukan sahaja dapat memberikan model pembangunan baharu untuk Kenya, tetapi juga untuk seluruh Afrika. Model kerjasama sejati yang membina kepercayaan melalui kualiti, bukan kelajuan, melalui tindakan, bukan kata-kata. Malam itu, sebelum tidur, saya bertekad. Mulai sekarang, saya juga akan melakukan yang terbaik untuk kejayaan projek ini. Dengan tekad untuk membina masa depan baharu Kenya bersama-sama dengan Jurutera Teknikal Malaysia, kami kini telah memilih arah, bukan kelajuan. Dan saya yakin arah itu adalah jalan yang benar. 2 tahun telah berlalu sejak pengisytiharan projek Rel Ken Mal. Hari ini adalah hari yang sangat istimewa. Hari perasmian operasi pertama landasan kereta api Mombasa-Nairobi Ken Mal yang baru siap dibina. Saya berada di stesen Mombasa sejak awal pagi. Beribu-ribu rakyat Kenya berkumpul di dataran di hadapan stesen. Tidak kira tua atau muda, lelaki atau perempuan, wajah semua orang dipenuhi dengan harapan dan kebanggaan. Di satu sudut, bendera Kenya dan jalur gemilang berkibar bersama ditiup angin. Saya, yang 2 tahun lalu memandang landasan yang runtuh dalam keadaan putus asa, kini berada di sini, sungguh tidak dapat digambarkan dengan kata-kata. Begitu banyak yang telah berlaku sepanjang tempoh itu, pasukan teknikal Malaysia menepati janji mereka. Selama 30 bulan, mereka tidak pernah melanggar peraturan keselamatan walaupun sehari. Dalam kepanasan padang pasir 50 darjah, dalam hujan lebat musim hujan, prinsip mereka tidak goyah. Apa yang lebih mengagumkan ialah cara Encik Ismail dan pasukan teknikal Malaysia melayan para jurutera Kenya. Mereka tidak hanya menyuruh kami melakukan apa yang diperintahkan, tetapi mengajar kami prinsipnya terlebih dahulu. Mereka menunjukkan apa itu pemindahan teknologi yang sebenar. Saya sendiri banyak belajar dalam proses itu. Di bawah bimbingan Encik Ismail, saya dapat mempelajari teknologi landasan kereta api Malaysia secara sistematik. Kini, saya sudah mampu untuk berkongsi pengalaman ini dengan jurutera dari negara-negara Afrika yang lain. Pukul 10 pagi, kereta api pertama akhirnya memasuki platform. Badan kereta api yang berwarna perak berkilauan di bawah sinaran matahari Afrika. Bunyi enjinnya sangat senyap. Keharuan yang saya alami di Tanzania kembali terasa. Presiden Kenya dan Pesuruhjaya Tinggi Malaysia bersama-sama memotong reben. Pada saat itu, beribu-ribu orang yang berkumpul di dataran bersorak. Kanak-kanak berlari sambil mengibarkan jalur gemilang, pemandangan yang sangat indah. Saya menaiki kereta api sebagai salah seorang penumpang pertama. Kabinnya sangat selesa, tempat duduk yang luas, suasana yang senyap, dan pemandangan savana Afrika yang megah di luar tingkap, semuanya sempurna. Dengan isyarat berlepas, kereta api mula bergerak. Tiada gegaran langsung, kelembutan yang terasa seperti terapung di atas awan. Walaupun memecut hingga 160 km/j, ia begitu stabil sehingga setitik air pun tidak akan tumpah. Melihat pemandangan yang berlalu di luar tingkap, saya teringat 2 tahun lalu. Masa depan gemilang yang dijanjikan oleh Zhang Wei adalah ilusi, tetapi janji tulus yang ditunjukkan oleh Malaysia menjadi kenyataan. Saat ini adalah buktinya. Kisah-kisah penumpang yang saya temui di dalam kereta api sangat mengagumkan. Seorang petani berkata kini beliau boleh membawa hasil tanamannya sendiri ke pasar Mombasa. Hanya mengambil masa 3 jam, jadi perjalanan pergi balik boleh dilakukan dalam sehari. Seorang pelajar universiti gembira kerana kini beliau boleh melanjutkan pelajaran di universiti terkemuka di Nairobi. Sebelum ini, beliau tidak mampu kerana kos pengangkutan, tetapi kini beliau boleh berulang-alik dengan kos yang berpatutan. Apa yang lebih menyentuh hati ialah kisah seorang ibu. Anaknya perlu menjalani pembedahan di Hospital Nairobi, dan kini pembedahan pada hari yang sama adalah mungkin. Jalan untuk menyelamatkan nyawa telah terbuka. 3 jam kemudian, kami tiba di stesen Nairobi. Tepat pada masanya, seperti yang dijanjikan oleh pasukan teknikal Malaysia. Di stesen, satu lagi majlis sambutan telah disediakan. Majlis peringatan yang diadakan di stesen Nairobi dihadiri oleh wakil-wakil dari pelbagai negara Afrika. Pegawai-pegawai Kementerian Pengangkutan dari Tanzania, Uganda, Rwanda, dan lain-lain mengucapkan tahniah atas kejayaan projek Rel Ken Mal. Ucapan tahniah daripada Menteri Pengangkutan Tanzania amat mengagumkan. Beliau berkata keunggulan teknologi Malaysia kini telah diketahui di seluruh Afrika dan berharap agar lebih banyak kerjasama akan terjalin pada masa hadapan. Malam itu, CNN menyiarkan berita khas. Laporan bertajuk Malaysia, Pembina Kepercayaan di Afrika. Wartawan itu menilai bahawa Malaysia mengambil bahagian dalam pembangunan Afrika dengan cara yang berbeza daripada China.
Apa yang ditekankan dalam laporan itu ialah kaedah pemindahan teknologi Malaysia, bukan hanya membina dan pergi, tetapi mendidik jurutera tempatan dan membina keupayaan berdikari mereka sangat dipuji. Kata-kata Encik Ismail dalam temu bual itu sangat mengagumkan. Apa yang Malaysia ingin tinggalkan di Afrika bukanlah bangunan atau landasan kereta api, tetapi teknologi dan kepercayaan. Kerana hanya dengan itu, pembangunan sebenar dapat dicapai. Dalam beberapa minggu berikutnya, kejayaan projek Rel Ken Mal terus berlanjutan. Ia mendapat kepercayaan rakyat Kenya dengan terus mencatatkan rekod operasi tanpa kemalangan. Kepuasan penumpang melepasi 95%. Apa yang lebih menakjubkan ialah kesan limpahan ekonomi. Kos logistik antara Mombasa dan Nairobi menurun sebanyak 30% dan jumlah pelancong meningkat sebanyak 50%. Pembangunan ekonomi dalam erti kata sebenar telah bermula. Negara-negara Afrika lain juga mula menunjukkan minat. Uganda secara rasmi meminta kerjasama pembinaan landasan kereta api dari Malaysia dan Ethiopia juga menyatakan hasrat mereka untuk melibatkan jurutera teknikal Malaysia dalam kerja-kerja pembaikan landasan sedia ada. 6 bulan kemudian, saya menghadiri persidangan kerjasama pengangkutan Afrika sebagai wakil Kenya. Di sana, saya berpeluang untuk membentangkan pencapaian projek Rel Ken Mal. Inti pembentangan saya adalah mudah. Pembangunan sebenar bukanlah tentang kelajuan, tetapi tentang kemampanan. Saya menekankan bahawa landasan kereta api yang beroperasi dengan selamat, walaupun selepas 30 tahun, adalah keajaiban sebenar. Reaksi penonton sangat hangat, terutamanya wakil-wakil dari negara-negara Afrika lain yang ingin mendengar pengalaman Kenya dengan lebih terperinci. Mereka bertanya bagaimana mereka boleh berjaya seperti Kenya. Setahun kemudian, projek Rel Ken Mal telah menjadi model kejayaan di Afrika. Kerjasama dengan Malaysia yang bermula di Kenya kini merebak ke seluruh benua. Apa yang lebih bermakna ialah perubahan di kalangan golongan muda Kenya. Kini, mereka lebih mengejar pertumbuhan yang pasti berbanding kejayaan yang pantas. Semangat ketukangan yang dipelajari daripada jurutera teknikal Malaysia kini berakar di Kenya. Zhang Wei hilang sepenuhnya selepas itu. Terdengar khabar angin bahawa China juga mula mengkaji semula dasar satu jalur, satu jalan mereka. Kaedah yang hanya mengejar kelajuan itu telah menunjukkan hadnya. Hari ini, saya menaiki kereta api komuter biasa dari stesen Mombasa. Tempat yang 2 tahun lalu menjadi simbol keputusasaan, kini telah menjadi titik permulaan harapan. Setiap hari, beribu-ribu rakyat Kenya menaiki kereta api ini untuk mengejar impian mereka. Melihat benua Afrika yang terbentang di luar tingkap, saya berfikir, Malaysia tidak meninggalkan landasan kereta api di bumi ini, tetapi kepercayaan. Dan di atas kepercayaan itu, masa depan baharu Kenya sedang meluncur laju. Bunyi kereta api yang melintasi savana kedengaran seperti lagu harapan. Di atas jalan ini, nama Malaysia kini akan terukir selamanya. Sebagai nama keajaiban yang dicipta dengan kepercayaan, bukan kelajuan.